Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizaliza binti Yahya. Saya merupakan pelajar Universiti Teknologi Malaysia. Saya dan rakan setugas saya daripada kumpulan 6 akan membentangkan tentang kapitalisme. Okay, pembentangan ini merupakan subjek falsafah dan isu semasa. Okay, seterusnya, sebelum itu saya memperkenalkan rakan-rakan setugas saya, iaitu Nur Alia Natasha binti Muhammad Nur Fauzul. Yang kedua, Fatin Nurdiana binti Syarun. Dan ketiga, Natasha Alia binti Muhammad Hud. Dan yang terakhir, Nur Ain Ashikin binti Muhammad Zubir. Okey, seterusnya saya mempersilakan Nur Alia Natasha untuk membentangkan tentang definisi asas kapitalisme. Silakan. Saya akan membentangkan pasal berkaitan dengan definisi asas kapitalis. Yang pertama adalah sistem ekonomi dan sosial yang cenderung ke arah pengumpulan oleh individu tanpa gangguan kerajaan dan bermatlamatkan keuntungan. Dekat sini kita dapat tahu bahawa sistem kapitalis ni adalah dia berkaitan dengan sistem ekonomi, tapi kerajaan tak ada kaitan dalam sesuatu hak ekonomi ni. So keuntungan dimiliki oleh individu itu. Semua keuntungan tu individu tu dapat, kerajaan tak ada apa-apa kaitan. So yang kedua, takrif individu di sini tidak semestinya merujuk kepada orang perseorangan, tetapi juga termasuk sekumpulan individu seperti syarikat. So sistem ekonomi kapitalis ni juga bukan satu sistem individu je. Kita boleh buat juga dalam sistem syarikat. Yang ketiga, sistem ekonomi kapitalis digerakkan oleh kuasa pasaran dalam menentukan pengeluaran kos, penetapan harga barang dan perkhidmatan, pelabuhan dan pendapatan. Okey, dekat poin nombor 3 ni kita dapat tahu bahawa dia punya pengeluaran kos, penetapan harga barang, perkhidmatan, pelabuhan dan pendapatan ni semua bergantung kepada kuasa pasaran, pasaran waktu tu. Okey, itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya mempersilakan Fatin Nurdiana binti Syarun untuk pembentangan. Sebab mengapa kita memilih kapitalisme? Sebab pertama, kami ingin memberi kebebasan kepada individu tanpa batas untuk mencipta kekayaan pribadi, memiliki dan mengaturnya sebagai hak, sebagai keharusan bagi inisiatif individu. Maknanya kerajaan tidak boleh masuk campur dalam setiap individu untuk menggunakan barang atau perkhidmatan yang dapat menggalakkan mereka menambahkan keuntungan. Sebab kedua ialah kami ingin mengkaji pertumbuhan ekonomi kerana kapitalisme membolehkan ekonomi berkembang pesat. Ini adalah salah satu faktor asas ekonomi membuat firma lebih banyak wang, semakin ia boleh melabur dalam pengeluaran lebih banyak wang yang ia masuk. Maknanya kalau melabur dalam satu syarikat akan menggalakkan lagi keuntungan firma tu, lebih banyak wang masuk, lebih banyak orang lagi akan melabur. Terima kasih. Okay, sebab ketiga adalah kami ingin mengkaji dengan lebih mendalam apakah di sebalik kapitalisme ini, kebaikan dan keburukan kapitalisme ini sehingga terdapat sebuah negara yang mengamalkan kapitalisme ini. Maksudnya kita nak kajilah apa ni kebaikan dia. Kalau kebaikan dia ada banyak kebaikan dia. Contohnya boleh meningkatkan pertumbuhan ekonomi semua. Jadi dari situ kita boleh kita boleh mencipta kekayaan kita semua, menguntungkan diri kita macam tu.
Persilakan Nur Ain Ashikin binti Muhammad Zubir. Dah masuk ke? Okey, untuk kerangka asas teori kapitalis, kita ada 4 kerangka asas, iaitu pemilikan sumber ekonomi, inisiatif, keputusan tentang agihan pendapatan dan keputusan tentang peruntukan sumber ekonomi. Okay. Yang pertama, pemilikan sumber ekonomi. Individu bebas untuk memiliki dan menggunakan sumber ekonomi, iaitu buruh, tanah dan yang usahawan. Okay. Untuk pemilikan sumber ekonomi ini, semakin banyak pemilikan sumber ekonomi, semakin banyak pengeluaran yang dapat dihasilkan oleh individu dan pihak swasta dan semakin tinggi pendapatan mereka. Jadi sekiranya mereka mengeluarkan banyak barang, jadi mereka akan mendapat pendapatan yang tinggi. Okay. Yang kedua ialah inisiatif. Individu yang memperolehi dan mencari kekayaan, manakala pengeluar bebas bersaing untuk mendapatkan keuntungan. Jadi untuk inisiatif ini, pihak swasta yang biasa akan banyak mengeluarkan barang, jadi mereka akan mendapat keuntungan. Yang ketiga, keputusan tentang agihan pendapatan. Ianya ditentukan berdasarkan jumlah faktor pengeluaran dimiliki. Jadi semakin banyak faktor dimiliki, semakin banyak pendapatan diperolehi. Jadi agihan pendapatan ini tidak setara. Ia lebih memihak kepada pihak swasta berbanding individu. Yang keempat, keputusan tentang peruntukan sumber ekonomi. Ia ditentukan oleh mekanisme harga, iaitu kuasa permintaan dan penawaran di pasaran. Jadi individu dan pihak swasta bebas memilih barang dan perkhidmatan yang akan dikecualikan. Jadi maksudnya mereka bebas memilih lah. Maksudnya dari segi barang tu mereka boleh beli apa saja dan menjualnya. Itu saja. Okay. Terima kasih kepada Nur Ain Ashikin. Saya akan menerangkan tentang kesimpulan. Kesimpulannya, kapitalisme memaksa masyarakat terjerumus dalam proses kitaran pengumpulan modal yang tidak berkesudahan. Artinya masyarakat ini menyebabkan berlaku kehancuran ekologi bumi. Kita perlulah bangunan terancam yang digerakkan oleh demokratik daripada rakyat bertujuan meningkatkan kualitas hidup rakyat berasaskan keselamatan masyarakat yang mapan sesuai ekologi. Maksudnya, kita memerlukan untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat ni, kita memerlukan kualiti hidup rakyat untuk pembangunan yang terancang. Ia hanya dapat dilakukan melalui gerakan rakyat yang mencabar kapitalisme secara berterusan dan memperjuangkan alternatif iaitu sosialisme. Daripada kumpulan kami, semoga dapat memberi pengetahuan dan ilmu kepada semua. Saya wakil daripada kelas. Terima kasih kepada yang melihat, kepada yang menonton.